rectangular component. Rectangular forces, and we just discuss one example kan? Ada buat example ke tak ada? Ada dah? Ada tak? We just resolve the force. Belum buat summation lagi. Baru pecahkan dia kepada komponen. Is it right or? So I can't remember. Betul lah tu. Betul lah tu sebab saya you student kena ingat lah, especially ketua, tolong ingat kat mana stopnya ya. Sebab saya banyak kelas, nanti saya pun lupa apa benda aku ajar minggu lepas. Right. Gelap dia by the way. Apa dia yang? Screen gelap. Screen gelap. Tak nampak apa-apa? Tak nampak apa-apa. Dia hitam je. Side. Sekejap. What about this one? Can you see anything? Ini baru nampak ni dia. Baru secara masa depan okay. Okay, alright. Yang ada tak daripada mana dalam soalan dalam WhatsApp tu I give you sekejap. Last class tu saya bagi contoh, saya discuss the same example in the slide, or I give a new one. Saya bagi mana? Adakah dari ingat tak? Anyone can respond to my question? Did I give you a new question that I give you on the spot, ataupun saya discuss yang dalam nota yang memang ada sedia ada dalam nota yang satu ada tak? Ke saya buat baru, lepas tu saya suruh kamu resolve. Mana satu? Ingat tak? Rasanya dalam nota. Rasanya dalam nota medium. Okay lah, so macam tak apalah. Okay. Here we go. Right, so today we're going to continue the rectangular component, rectangular forces. Okay, fine. We resolve and then we do the summation. If we have more than one force. Okay, jadi memang kita akan buat summation dia lah, finding the magnitude and also direction of the resultant force. Okay, jadinya tak apalah, kita refresh back because this is 2 hours class. Hopefully we manage to catch up. Group C dah masuk 3D. Hopefully this week you can also learn about 3D. Okay, just a refresh back whether you still remember or not. I think this one shouldn't be any problem for you because it's just a revision. Can you hear my voice clearly ataupun belum jelas? Clear Yeah. Okay lah, sebab saya tak cakap kuat sangat. Saya just cukup je suara saya. Okay. First quadrant, second quadrant, third quadrant nak kat mana? Nak force kat mana? Lambat. Kami pikir. Bagi peluang buat soalan lambat. Macam tak logik sini. 4 tapi tak apalah, anggap je lah ini panjang sikit. Okay. Angle. Nak berapa? 15. Okay. 15 degree. Magnitude. Nak berapa? Oh, lambat. 200. Lambat. 50. Betul lah. Sama. Boleh baca ke? Okay, boleh baca. Right. Okay.
This one make it 400 Newton. Right. Okay. So first we try to resolve the component for each force. Okay, for each force. Let's say this is F1, F2, dan F3 terbalik ke bawah ke atas, tak apalah. Okay. Who's going to be the lucky one for today? Fahim Latif. F1. FX. If Farhan is in this class or not? There's nobody Farhan in this class? Nama dia Farhan. Enggak ada, madam. Enggak ada. Okay. Dari mana? Seberang. Saya tak ada. Mana sifat tadi Fahim Latif? FX1 berapa? Ya, madam. FX1. Next person that is lucky to give the answer is Ahmad Fahim. Ketua saya nak siapa nama Nizam kan? Nizam saya tak kacau. Dia dapat special. Kecuali kalau tiba-tiba saya rasa saya nak bagi, saya bagilah. Tapi saya tak akan kacau dia dulu. Unless Nizam would like to give the answer, then if you want to help your friends, then you can give out your answer lah. Cepat. Muhammad Faiz. Faiz ke yang saya minta tadi? Muhammad Faiz FY1. I need the answer. You tulis je. Tak payah answer lah. Maksudnya macam mana you nak dapatkan? How do you get the formula ataupun the formula to get the FX1 ni. FY1. Okay, yang ni F2, FX2. Nak tengok korang ni faham ke? Recall tak? Buat revision ke tidak ke? Atif Zuhair. FX2. I'm still waiting for the answer. Does not hear any voice. What happened to all of you? We do this because I don't want you to sleep. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, madam. Semangat ni. Okey. Hidup semua lagi. Mana jawapan? Adam Adam ada banyaknya Adam dalam, ada Adam ke dalam kelas ni? Ada Adam ada 2, 3 Adam. Okeylah, kita panggil Anis lah kot. Give the answer. At least ada bunga sikit. Seorang je ke perempuan? F1 madam. No, for 3. Tadi siapa aku dah kata nama-nama ni. FX1 tadi siapa? Fahim Latif. FY1 Muhammad Faiz. FX2 Ada siapa? Faiz, madam. Ada ke? Anis FX3 Anis. FX3 yang FX 400 sin 60. FX3 okay. For 400 sin 60. kan senang apa tuan kira lah sendiri, betul kira lah. Okay, FX3 nak bagi FY3 sekali ke? Senang lah kan. 400 cos 60. Okay, betul ke ni? Ada missing something tak? Enggak ada. Kebetulan tu. For X Naufal memang tak ada For X3 Rasanya tak ada. Betul lah tu. Betul lah tu dia. Betul lah kan. If you just see only one angle, you cannot see the big picture. So tengok satu tu memang betul 400 Newton sin 60, but your X Betul. Negatif. Okay, yang ini positif.
Kenapa? Sebab Y positif lah. Okay, okay. Sementara tu tekanlah calculator, carilah berapa ni. FX1, wih lama dah FX3 bagi tu dapat jawapan ni. FS1, saya. Ya. Sekejap. Tak ingat. Aish. Okay, Dota 50, sin 15. For FX. Okay. Ya. Positif, negatif. Positif. Okay. Why? Why? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Saya agak ada. Betul tak? Siapa kata salah? Saya belum tulis lagi angle dia. Kalau saya tulis angle dia, Apa dia beza? kalau 90 tolak 15 berapa? Berapa? 75. Kalau saya tulis 75, betul lah. Siapa kata salah? Salah madam. Salah. Apa Madam pula dia salah? tak letak negatif. Negatif. Sebab dia bawa. Ada habis lagi. Tak cik madam. Boleh. We discuss on the angle lah. Tak apa lagi. Okay, Kita cakap okay. sadaqallahul azim. Bagi saya menang. Of course aku menang. Oh. Oh. Lagi check. Negative 250 Newton. Okay. Cos 15. So kalau dia nak tulis sign tu jangan salahkan dia dulu. Tengok dulu sampai habis. Tapi kalau you buat macam ni, nanti you pening. Sini 15, sini 75. Banyak nombor you nak pakai. Tu yang saya tak galakkan pun. Boleh, tapi saya tak galakkan. Tapi kalau you suka, buat lah. Macam tu lah. Betul, jangan peningkan orang lain. Itu je. Alright. Okay. X2 siapa lah? X2. Senyap pula tuan punya badan. Ni. Siapa nak ni? Siapa lah tadi saya kata? Tak ada orang Tak ada orang ke? Ni. X2 ni. Tak ada? Tak ada Tak ada? Senyap je krik-krik dia tak ingat dah. Saya pun tak ingat siapa. Tak ada Ui, bagus betul Dia menyorok. Bagus betul dia matikan dia. Ui, kalau saya ingat nanti tak apa. Ada hari lagi. Tak apalah Naufal, bagilah hang. Saya madam. Ya. Kalau kau ingat siapa yang tadi saya assign, point lah nama dia. Jap. Saya nak recall. Saya nak aktif. Aktif. Krik. Kau tengok dia senyap ke? Betul. Atif Zuhair Dia ada ke tak ada? Ke dia on je and then bye-bye madam. Assalamualaikum Atif. Tak jawab dosa. Banyak hari ni buat dosa dengan saya. Saja je. Tengok tak ada. Betul ke Atif berada di dalam kelas? Dia pakai chat madam. Dia chat madam. Oh dia chat. Ya Allah jahatnya saya. Astaghfirullahalazim. Apa dia? Atif. Apa dia Atif? Okay, yang lain tu calculate berapa ni FX1 ni berapa, FY1 ni berapa, semua sebab lagi saya nak value dia. Atif, what are you doing? Are you sleeping? Dia macam auto robot pula. Dia tanya ada. Atif. Bila macam ni saya nampak lah ada orang tak buat revision. Ada orang tak buat revision. Although this is what you have learned before this. Physics, I believe. Tapi dia sebab kata, benda senang. Buat apa nak buat revision? Cepat Kalau benda senang, tak buat revision, seminit je boleh dapat. Macam tadi tu, siapa nama perempuan tadi, siapa? Anis. Anis. Bagi terus je bagi jawapan kan. Ish, mana ni? Janggut saya tunggu ni. Confirm lah. Atif, where are you?
Sedang kira lama gila kiranya. Saya tak perlu nak kira, saya nak kamu tulis yang lain nanti boleh tolong kirakan. Tu ketua boleh tolong kirakan. Bab kira ramai yang boleh kira. Bab tekan kalkulator ramai yang boleh tekan kalkulator ni. Just what? 53 what? Apa? 53 ke? Apa? Negatif dan 4/3 What? For X. Nak cari apa? Oh, tunggu sorak-sorak, sorry. Kejap. Oh ni. Sekejap, baru cari sendiri. Atif just mention that what? 800 what? Apa. Macam ni saya yang tarik bantal lah. Macam tu lah. Dah student saya senyap. Cuba saya pasang video je kan. Belajar sendiri lah apa. Macam tu. Kalau saya tak tahu saya putih kata negatif 800 Newton, sin 53. I see man. Kalau saya tak nak you kira angle tu 53 tu you kira kat mana? Kat sini bahagian atas ke ataupun bawah? Saya ambil bahagian bawah. Kalau saya tak nak angle Bahagian saya bawah. nak 345. Ini lah you kata 53 Tangent 345. Kalau saya tak nak, saya nak yang pakai 345. Yang tu saya tahulah semua orang boleh tukar. Kejap. Are you sure yang bawah tu berapa? 53 angle bawah tu? Berdasarkan guna tan theta bersama dengan 4/3. Tak, sekarang ni you nak yang bawah ni kan? Ya. Tangent kan you pakai? Ya betul. Tangent apa? 4/3 ke 3/4? 4/3. 36 mana? 36 pula. Apa ya? Angle dia 36. Tangent 3/4 ke 4/3? Tentang bagi yang adjacent ke ataupun adjacent bagi tentang tentang atau opposite divide with adjacent ke ataupun adjacent divide with opposite for tangent. Tadi you tanya kat bawah, saya tanya sudut kat bawah, you kata 53. Kalau 53 salah lah. Kat bawah 36. 36. 36. 36 point. Ada point kan? Tapi saya tak nak angle sebab kalau pakai angle ni, boleh tu boleh, tapi saya nak juga tahu kamu do you really good in using this value for finding the fx ni. Saya tak galakkan tapi yang ni apa? Fx kalau you nak pakai angle tu dia akan jadi sin 36.87. Tapi saya nak kalau you pakai 345, saya tak nak susah-susahkan kepala. That's why lah saya cakap dengan kamu ni. Kamu ni suka menyusahkan kepala kamu sendiri tau. Kata tak nak, tak rajin, malas. Tapi suka ambil jalan. 3 je lah kan? Apa 3? Apa 3? Apa Itu 3? Apa 3? 300. Apa 3? Apa 300? Where do you get 300? Where do you get 300? This is basic. Daripada Apa? daripada diagram tu. 300? Mana datang 300? Bagi tahu, janganlah cakap daripada diagram tu. Saya pun boleh cakap daripada diagram ni saya nampak benda-benda lain semua saya boleh cakap. Tapi mana? Apa cerita macam mana dapat benda tu? Oh my goodness. Berapa? Atif, kira tak sampai-sampai. Tak payah kira. Dia masih lagi mengharapkan kawan dia tolong. Tak ada orang nak tolong lagi ni. Tak ada siapa tolong. Yang 3 tu dia parallel dengan x-axis kan? Lepas tu? So dia nilai fx2 tu 300 lah. 300 Newton. Bukan eh?
Jadi mana you boleh buat apa? 300 Newton macam tu je. Gitu je. Macam tu tak ada. No. Mana jadi 300 pula ni? Apa pula budak-budak ni? Takkan seorang pun tak ada. Anis. Nampak macam tadi laju kan? Hampa ni. Yang seorang kira-kira sampai bila tak tahu dia kira dia. Sedang kira. Anyone? Adam senyap. Adam Iskandar. Senyap. Tengah brain, madam. Oh my god, this is the simple one. Tak ada keluar madam. Keluar di depan mata. Teorem Pythagoras saja. Tapi saya tak nak pakai angle ini. Saya tak mau you pakai angle. Boleh. Abang sikit gigi hint. Bagi sikit gigi hint sikit. Hint lah tu, banyak lah tu. Oh, pakai teorem. Pakai formula teorem Pythagoras lah. Ya. Apa dia tu? Macam mana nak relatekan dia? Come on. Takkan you tak pernah jumpa benda ni masa buat fizik? Takkan tak pernah jumpa. 3, 4, 5, 12, 13, 12, 5, 13. Takkan tak pernah jumpa. Aish, tak move on kita ni. Yang lain-lain senyap tu apa ni? Dia brain juga Tok brain juga Madam hint, madam. Lagi. Dah hint habis dah tu. Habis dah hint dia. Nak bagi hint apa lagi? Tengah tafakur madam. Sabar. Tafakur nanti sampai tertidur. Bahaya korang ni. Cuba relatekan 3, 4, 5 and then macam mana you nak extract fx tu? Fx, fy. Oh, Allah Akbar. Marah ni. Takkanlah lupa. A02 tambah B02 tu ke, madam? Mana-mana korang pergi ni. Jauhnya tak sampai lagi. Ni baru basic ni nak kena ketuk kepala petang-petang semua tepu. Kalau kata bulan puasa aku tak tahulah apa jadi dengan korang Cuba bayangkan. Yang bagi hint kalau tak tahu juga sampai saya habis bagi jawapan aku tak tahu juga. Tak tahulah saya nak cakap apa. Kata, alah madam nak susah apa? Boleh tukar angle? Memang boleh. Tapi saya nak kamu tahu benda tu supaya nanti kalau ada banyak-banyak you tak pening kepala. Macam tu lah kiranya. Saya kata saya bagi jalan yang kamu boleh ikut. Cuma buat pilihan je lah. Nak ikut jalan yang susah ke, jalan yang mudah ke. Mana fx dia? Fx dia mana? Macam mana ni? Ke kanan ke kiri? Fx dia. Kanan. Ke kiri. Ni? Bawah. Fx jugalah ni. Okay. Fy? Atas bawah? Bawah. Ni kau okey lah. Turun ke bumi. Ni lah macam ni lah. Okay. Ambil triangle ni. Ambil triangle kat bawah ni. Dah boleh nampak tak nak buat apa? Dah boleh nampak tak nak buat apa? Nampak. Apa? fx dia. Tak tahu. Tadi kata nampak dah. Saya tanya dah tahu, dah nampak tak nak buat apa? Bukan dah nampak.
nampak ni ke tak, memang confirm dia dapat. Okay. Dia tambah sini lagi. Nampak ke tak? Nampak ke tak nak buat apa? Ni ke? Sin 90. Tak payah nak sains-sains 90. Apa semua ni. Setengah jam weh. Kiranya tak guna angle. Kan? Tapi kita kalau kamu dah nampak sebenarnya tak payah pun buat triangle ni. Tulis je. Apa 600 madam? 600 mana datang 600? Mana Cerita kat tahu? saya. Saya nak tahu macam mana dia dapat 600 madam. 300 madam. Macam mana? Testing. Tanya tak tahu. Negatif 300 lah benda. For what? For X. Bukan Mana you dapat? Mana you dapat? That's why bila saya tanya mana you dapat, lepas tu sebab kan tu yang Kuasa macam menembak macam. dia punya tiga kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tu. Kan 3 tu yang bahagian X ke? Bukan yelah, maksudnya kenapalah korang pakai sampai nak berkuasa 2 bagai ni apa ni. Memanglah kita tahu teorem Pythagoras ada 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, dapatlah balik hipotenus dia. Tak payah sampai situ. Masya Allah Akbar. Aish. Pakai tan inverse lah madam. Maksudnya tak boleh ambil terus kan nilai tu? Ya Allah, ada. Maksudnya apa? Memanglah saya kata sekarang ni you dapat 600, dapat 300. Macam mana you kira? Saya tak nak dengar apa 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Itu memang kita tahu teorem Pythagoras memang kita ada kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah okey dapat square root dapatlah 5. Tapi macam mana you nak tulis? Takkan you tulis 600 je? Takkan tiba-tiba dapat 600? Give me the formula. Takkan 3 kuasa 2 tu formula kamu? That is for using teorem Pythagoras. Aish. How do you get cos theta? Bagus petang-petang ni sedap sikit duk ketuk-ketuk ni kan. How do you get cos theta? Macam mana dapatkan cos theta ni? Jawab dulu kata, madam tadi kata tak suruh bagi angle. Ni saya nak relatekan lah ni kepada Cos theta dia adjacent dengan hypotenuse madam. cos theta adjacent hypotenuse. Jadi apa bagi apa? Hypotenuse apa? Adjacent ni apa? Adjacent 4, hypotenuse 5. Okey. Saya tahu, kamu tahu, tapi bila kamu nak explain, tak apa-apa dia explain. Ada yang mana tahulah, yang tak tahulah lupa zaman bila dia belajar pun dia tak ingat dah. Benda lain dia boleh ingat Okey. Alright. Ini apa? Okey. Now, FY adjacent ataupun opposite dengan dia punya angle theta ni. Adjacent ke? Adjacent. Adjacent. So, FY FY je. over hypotenuse. Boleh tak kita ambil FR? Lepas tu FY FR. Ini yang saya nak apa? 4 kuasa 2, 3 tambah 3 kuasa 2 tu memanglah saya tahu saya nak yang ini. Sama ada you are using 3/5 ke ataupun 4/5. Yang mana satu? Itu yang saya nak tengok. Duk cerita teorem Pythagoras duk pusing-pusing balik. Memanglah. So sekarang ni dia kata kalau you dapat nilai tu yang 600 tu you dapat macam mana? Itu saya nak tahu. Cakap macam mana you dapat 600 tu. Duk pusing. Tak menjawab soalan. So sekarang ni X ni macam mana kita nak tulis? 800 Newton? Tak dapat idea. Tan 4/3. Tan? Tan mana ada tannya pula kat sini?
sorry. Ish, wah petang pula. Macam ni semua petang. 1 jam kot kita ni. 45. You akan jumpa benda ni banyak. Untuk FX apa 45? 800 darab 45? Salah. 4/3 betul tak? 4/3. Salah. 3/4. 3/4. Salah. Oh my god. 3/5. Habis semua nombor dah tulis. Sorry madam. Dah. Sign 45. Mana ada sign? Tak ada sign lagi yang. Takkan tak nampak ni. Nampak saya buat. 4/5 is equal to cos theta. And it is also equal to Fy and over Fr. Kita boleh eliminatekan ni. Kita dapat Fy over Fr is actually equal to 4/5. Based on this one lah. Yang kita buat ni 4/5. Jadi rearrange balik. Fy akan dapat Fr times 4/5. Tell me where is sign kat sini? Mana cos kat sini? Tak ada dah. Tak ada. Jangan letak. Mana ada tangent apanya kita nak letak ni. So 4/5 kan? We are discussing Fy ke Fx sekarang ni? FX. So is it 4/5 Terbalik kan? sama juga? 3/5 lah. Saya dah cakap tadi madam. Aish, dah habis jawapan dah semua. Nombor tadi semua keluar kan? Baru dia keluarkan. 800. Cakap kuat-kuat lain kali. Madam, 35. Ni Y positif negatif. Negatif. Menganjing. Sorry madam. Mana ada madam? 4/5. Saya selagi saya boleh accept, saya hadap lah. Nanti kalau saya meletup tu, faham lah. Okay. Saya boleh tolerate, saya tolerate. Sebab saya rasa benda tu tak ada nak annoying sangat pun. Pada saya tak ada apa pun. Ada setengah lecturer mungkin dia tak suka lah. Tapi pada saya okey je. Okay. Sebab saya pun mulut pun tak boleh nak kontrol juga. Okay, sekarang kira semua ni. Kira semua ni. Belum saya tanya yang ni. Tak buat atau tidak ni ha? Mana tadi? Kira. Dah lah buruk pula kat sini kan. Fx1 berapa? Fy1 berapa? Tadi kan dah kira kan? Saya suruh kira kan sementara tu. So berapa jawapan dia? 64.7 Newton. 64.7 Newton. Okay. This one? 241.5. Everyone get different answer than the one that I write in the PowerPoint. So please give your answer. Kalau kata ada yang berbeza, nanti kita tengok ramai yang tak dapat soalan ini. Kalau kata ramai yang dapat jawapan sama, mungkin saya tak payah perlu tekan calculator lah. Tapi kalau banyak sangat berbeza-beza, baru saya tekan calculator, saya check jawapan lah. Sepatutnya tekan calculator je, tak salah kan. So Fy, ada tak dapat jawapan lain? 64.7, anyone have a different answer? Dah, tekan calculator ni je, 250 sin 15, takkan salah kot. Kecuali kalau dia tak tukar kepada mode degree. Okay, 250 cos 15 or sin 75. Berapa? Negatif 241.5. 241.5 Newton. Okay, Fx 2. Dapat berapa ni? Negatif 480. Newton. Oh, laju. 48 48. 480. 48. Newton. Bawah Okay. tu negatif nanti 40. Okay, negatif 640 Newton. Bawah? Negatif 346.4. 3, 346. 6.4 Newton. 400 cos 60? 200. 200. 200 Newton. Haa, 200. paruh. 200 Newton. 200. Uish, time ni semua berbunyi.
Sebab tak kena fikir, tekan calculator je. Okay. Now, how to get the summation or the resultant for all these three forces? Tambah. Tambah. Lepas tu buat apa? Tambah je. Ini memang saya tak tunjukkan slide dia. Tapi you dah pernah belajar, kita buat revision. Sama ada you ingat ke tak. Takkan sekadar tambah saja. Tambah apa? Apa yang perlu ditambah? Tambah jumlah FX. Betul, tambah jumlah FY. Okay, you can do in table all the X or Y ataupun you nak terus tambah semua ke macam tu kan. Maksudnya tak buat table. Buruknya saya punya ni. Tengok tulisan saya pakai pen ni geli pula aku tengok. Okay, so summation. You have to do the summation. Okay. Untuk cari magnitude of the resultant force ya. Magnitude of the resultant force. The formula dia apa untuk cari magnitude for the resultant force? Teorem Pythagoras. Lepas tu, apa bendanya? You tahu tak teorem mana yang you nak pakai? Kuasa 2. FX kuasa 2 tambah FRY. Kuasa 2. Kuasa Ni 2. Pecah kuasa. all the X component, we have done the summation and also all the Y component and then we put in the formula. Then we get that one. So to get this one, summation KFRX is equal to summation of FX. So summation of FX. So basically kita dah set dah. Ke kanan adalah positif, that's why kita put yang mana ke kiri X will be negative. Okay, so we do the summation, campurlah semua apa X number 1 tadi 64.7 Newton. Okay, and then 480 Newton. By the time I finish writing all the X component, oh ni tak ada value. Ke saya tak copy habis ni. Berapa? 346.4. 346.4. 346.4 Newton. Okay, we have 3 forces. Ada satu lah. Tambah lagi satu boleh? Kita bagi ni. So kalau untuk F4 ni ada both component ke tak? Tak ada. X je. X sahaja. So kita tambah X je lah. Y tu kita tahu kosong pun. Tak payah nak kira lah apa-apa, memang kosong pun. Tak nampak daripada mata kasar kita, memang dia kosong lah untuk Y. So X dia adalah 100 Newton. Positif lah. 100 Newton. Tambah tadi ada 4 tu. So untuk, kira. Sementara saya tulis yang FRY equal to summation of FY. Okay, so kita kata, ni sepatutnya saya tulis macam ni, lupa pula. Okay, ni macam ni lah. So ke atas adalah positif, jadi yang ini ke bawah negatif 241. So just use your calculator and then do the summation. Okay, yang ini negatif 640 Newton. Okay, this one is 200 Newton. Okay, satu lagi F4 kosong lah, tak nak tulis. Boleh nak tulis pun boleh. Kalau malas tak payah tulis, tak ada apa pun, tak kisah. Okay, banyak lagi benda lain nak tulis, so itu tak ada apa pun. Summation of fx, what is the value that you get? Is it positive or negative?
Negatif. Aish, berapa? Tekan calculator. Berapa? How long that you need to take to calculate this Negatif 661.7. 661.7 Newton. Ada dapat jawapan lain? Because I don't want to calculate using calculator. Saya tak mau pakai pun. Saya kalau marah student, saya kata jangan sampai saya tekan calculator. Kalau contoh macam medium tak dapat je pun, tak dapat pun. Kata jangan sampai saya tekan calculator. Kalau saya nampak saya tekan dan saya tahu salah tu adalah benda yang kecil, memang nak kena lah. Tu selalu lah student. Kalau kat kelas lah, kat sini susah sikit. So, ada dapat jawapan lain tak? Tak ada What? benda. What does it mean by negative here? Ke kiri. Jadi dia ke kiri. Dua Jadi ke tiga. sebenarnya kita boleh tulis kat sini, or the magnitude is 661.7 Newton. Okay, arrow dia adalah ke kiri. Saya tahu ke kiri, saya buang tanda negatif tu, saya put dia punya arrow dia lah. Okay, yang ini dapat negatif Medium, kalau juga. letak dua-dua macam mana medium? Nak letak dua-dua, ni. Letak negatif dengan arrow. Dia konflik lah. Sebab kenapa tanda negatif? Sebab kita buat kata positif kat atas, sebab awal-awal ni kita dah buat atas ni positif. Cuma kalau kata by right memang nampaklah kamu sebenarnya buat apa ni, macam apa benda yang kamu nak sampaikan ni, dua-dua kamu letak ni, macam tu. Soalan macam apa benda sebenarnya budak ni, macam tu. Sebab ini maksudnya dia sebab ini positif. Okay, tapi kita kira dapat negatif. So apa maksudnya? Ni tekanan lah. Magnitude dia lah macam tu, 661.7. FY negatif juga ke Negatif. positif? Negatif juga. Berapa? 81. 81 641 lah. Nak 81.5. 681.5 Newton. So what does it mean? It means that Downward. yes. Kenapa perlu tahu ni? Nanti dalam chapter 3 pun akan membantu kamu. Okay, apa yang kamu belajar in chapter 2 ni actually is going to be a basic for chapter 3. Then what you have learned in chapter 3 will be a basic for chapter 6. So kamu belajar basic kepada basic yang lain. So kalau benda ni tak clear, nanti chapter 3 kamu tertinggal. Sampai chapter 3 tertinggal banyak. Lepas tu masuk chapter 7, chapter 6 dengan 7 dia dah pening dah. Tu yang tak mau. Padahal kita banyak start daripada chapter 3 lah, yang benda yang banyak di dalam statik kamu lah. So yang ini ke bawah. Okay. Right. So kira lah you punya magnitude dia. Berapa magnitude dia? Masukkan berapa magnitude dia. Ayah. Buruk betul ya Allah Akbar tulisan ni. Astaghfirullahaladzim, cantiknya. Masya Allah. Yang lama sangat benda dah ada depan mata ni yang. Apa ni lama tekal kan kita buat. Siapa tekan kalkulator laju Ustaz lagi. Saya dah dapat jawapan dah. Berapa jawapan dia? Saya malas nak tekan kalkulator sebenarnya. Apa jawapan dia yang? 949.89. 9.9.9 Newton. Okay. So this is the magnitude of the resultant. What about the direction? Direction dia? Direction for the resultant will be given. Okay, kalau nak pakai theta boleh sukati lah sebab tak ada lagi simbol theta tu. Nak pakai theta lah. Direction. You benda ni dah pernah tengok kan? Kan lupa. Belajar dah.
So berapa direction dia? Tulis ke tidak? Kalau tulis, dia mesti nampak value dia. Dia tak perlu saya return back to the previous slide. Kita nak masuk chapter, kita nak masuk 3D ni. Lamanya tekan calculator. 45. Saya boleh pergi toilet. 45. 45.8. 45.8 Newton pula. Degree. Sekejap. Jadi your final answer will be FR. Okay, 9. Apa tadi? 9.9. Am I right? 9.9. Is it? Yes, madam. 89 Newton. Okay. Angle dia ni 45.8 ni nak duduk macam mana? Kuadran yang ke berapa? Kuadran yang ke berapa you punya resultant force kamu? Kuadran yang ke berapa? Ha? Pertama, madam. Are you sure that it is in first quadrant? By judging to these forces, kita dah nampak dia banyak berat sebelah sini. Okay, it's either second ataupun third macam tu lah kot saya nampak. Third. Okay, lepas tu kita dah kira, we get that 661.7 Newton. This one, the summation for the x component, it is to the left or it will be along negative x-axis. Jadi ini negative x-axis, ini negative y-axis, so it is in third quadrant. That's the Kuadran Ketiga. ketiga. Astaghfirullahalazim. Aku macam, aku salah ke tiba-tiba fikir saya dah sebut. Aish. Tengok dia memang. Orang dah kata dah sini negatif. Tak mana boleh pula jadi fourth quadrant sayang. Okay, so if we draw back the resultant tu maksudnya kita change all the forces into single force lah. Ingat tak definition dia? So single force jadi 1. 1, 2, 3, 4 ni menjadi 1. Okay, so kat mana kita dah kira dah tadi dia punya x komponen dia. Berapa x komponen dia? Total x komponen dia berapa? 6 berapa tadi? 661. 661.7. 7. 71 ke 7 je? 7. 7 lah, saya tak nampak. Okay, so this is the FRX. This one 681.5. 6 ah. 681. Okay, 681.5. 681.5 Newton. Okay. Right. Ini sebenarnya okay. Ni resultant dia lah. Resultant dia 949.86. 949.86. Okay. Direction dia kalau kamu tengok dia pakai y over x. Kenapa dia pakai y over x? You tengoklah. Sini y, fx. Apa yang dia cari? Tangent kan kat sini. So that's why saya kata kebiasaannya angle itu kita ambil daripada paksi x. Tengoklah paksi x positif ataupun negatif lah. Dalam kes ni it become negative because it is in third quadrant. Okay, so we have 45.8 degree. So kalau katalah, okay, ini bila kita tengok ni sama macam mula-mula kita belajar yang satu-satu force tu kita nak pecahkan kepada komponen x dia dengan komponen y dia. Okay, kalau you ambil 949.89 cos 45.8, you dapat apa? Fx ke Fy? You akan dapat Fx which is 661.7 Newton. You akan dapat balik benda tu. Did you get what I want to say about this part? Nampak tak apa yang saya nak cakap? Dapat apa? Fx ke Fy?
Okay. FX. Okay. Benda ni kan sebelum ni ini kita dah kira semua kita dapat lah FRX. Ini daripada komponen kita cari resultant. Faham tak? Faham kan? Ni daripada komponen, maksudnya kita ambil semua ni, setiap ni ada komponen X, ada komponen X, ada komponen X, ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Y, ada komponen Y. Do the summation, you get single force, dapat resultant dia. Betul tak? Betul. Okay. Ni cuba kalau yang kita ingat dulu mula-mula kita buat, kalau ada satu, bukan jauh sangat pun. Okay. Kita ada resultant dia, which is 949.896. Okay, kalau saya suruh cari dia punya komponen X dia dengan komponen Y dia dengan angle yang dia beri 45.8. Okay, bila you tulis, you akan tulis, okay, Fx negatif 949.89 Newton. Cos ke sin? Cos 45.8 degree. Bila you kira, you akan dapat balik kan nilai tu, which is 661.7 Newton. Ini kalau kita diberi resultant nak cari komponen. Faham tak? Ini kita dah dapat komponen, kita dapatkan resultant. Sebenarnya benda tu pusing-pusing situ je, tak ada mana pun. Faham je. Okay, good. Now, baru nak tengok yang ini. Hak ni macam mana pula? Tak ada pula angle. Tak mau tukar angle. Saya tak mau. Kalau nanti you nak buat sendiri tak apa. Tapi untuk kes dalam kelas ni saya, kalau kata saya tak mau lah. Macam tu. Sebab saya just nak pastikan that you understand. You nak guna lepas tu, you nak guna ke tak nak guna, it's up to you. Tapi untuk yang ni saya nak tahu kamu boleh buat ataupun kamu tahu ke tidak. Itu je. Okay, macam mana ni? 800 Newton ni, kita ambil satu je. Tak payahlah nak buat submission sebab tahu kan macam mana nak cari resultant dia. Tahu kan yang tadi kan? Nak pakai apa, formula apa kan? Tahu. Tahu tak? Okay. So sekarang ni kita nak, tak payahlah kita buat satu-satu ni sebab kita nak jimatkan masa. Nak sejam lah benda ni saja. Okay, jadi kita ambil satu je. 800 Newton. Okay. Imagine 800 Newton ni resultant. Resultant untuk siapa? Untuk komponen X dia lah. Dan juga komponen Y dia lah. So ni 800 Newton. Okay. So dia ada Fx dia. Sini Fx dia. Dan kita dah cakap kalau ini resultant dia, komponen dia Fx dengan Fy. If it is in 2D lah. Okay. So macam mana kita nak dapatkan dia ni? Ni 600. Panjang ni 800. Unit in, rasa dalam mm lah. Ya, mm. So I want to find Fx for this 800 Newton force. The component X for 800 Newton. Okay. Saya tak mau kamu tukar kepada angle. Saya nak kamu apply yang 345 tu. Konsep dia sama je. Siapa nak try? Nak apa ni? FX ke? Fx. If you want to give both, okay. Ish, lamanya. Ni pun just nak test faham ke apa saya cakap tadi. Lamanya. If you understand that the concept of 345 tadi tu,
ada masalah kat sini. Mana jawapan? Apply benda yang sama macam 3, 4, 5 tu. Macam tadi saya buat tu. So maksudnya yang ni ada lagi yang tak faham lah ceritanya ataupun tak tahu macam mana nak buat. Ketua nak try tak ketua? Orang ketua nak try tak ketua? Would you prefer me to talk slowly or softly like this? So that you can give the answer? Or you want me to yell out your my voice so that you can give? Sama je saya cakap kuat ke tak cakap kuat sama je kot. Korang ni tak bagi jawapan juga. Apa ni? Cos theta lah. Bila dekat chat saya rasa tak perasan. Ni apa ni? Yang tadi tu. Apa ni cos theta? Apa ni? Tadi tu salah. Adam nak Izinkan cakap saya ke? mencuba Mika. Ya. Cubalah Naufal, Danish. Ni gambar sebenar kau ke? Yang tak. dekat sini. Benda? Benda? Tu yang dekat profil tu memang gambar sebenar ke? Betul tu. Ish, percaya ke? Okay. InsyaAllah jumpa dapat nanti. Tak adanya, saya memang tak percaya student. Aduh sakitnya. Apa? Ah, Nak try? 800 darab 800 bahagi 1000. 1000 tu Yeah. hypotenuse. Ya, itu je nak bagi jawapan pun lama. That's it. Itu je. So jadi untuk FY, it is 800 Newton. Okay. 600 bagikan dengan hypotenuse which is 1000. Is it difficult? Takkan. Kira. So kalau macam ni, kalau dia nak kira summation, kena buat macam tadi lah. Pecahkan X component, Y component. For 408 pun sama juga. X component, Y component, X component, Y component. Negatif ke positif. And then you do the summation. To find the magnitude, you use this formula. To find the direction, you use this formula. That's it. Itu sahaja. Ada soalan? Ada soalan? Tak. Dia ada. Yang lain senyap? Is it Ada. okay? Okay. Oh. Okay. Oh. KO. KO? Siapa yang KO tu? Tak. Okay. Sebab kita nak masuk lagi yang lebih memeningkan kepala. Tak pening pun kalau you faham. InsyaAllah. Okay. Bagi. Sekejap ya. Right? So kita dah conclude for this slide. Kita dah buat submission rectangular component tu. Kita dah buat dah. Right, nanti you can study this example. Tengoklah macam mana dia nak buat dalam bentuk table. Kalau nak buat dalam bentuk table boleh, you tak nak buat pun tak ada masalah. Right, you can see that they put negative and positive based on quadrant lah. Okay, negatif mana F2, okay, X component, tengok. Alright. Okay, now 3D. Vector in 3D. Okay, tadi kalau kata kita nak buat dalam vektor, maksudnya kamu just tambah I dengan J je lah. Untuk soalan tadi,
Wait, untuk soalan tadi. Oh, stop. Kenapa tak boleh return gambar ni? Oh, okay, fine. So kalau kata kita nak dia dalam vektor untuk case macam ni, macam tadi pun you just tambah lah. I, okay, ini J. I, J. Ni I, J. I, J. Tambah kat belakang je lah. Okay, and then this is the magnitude dia, cari, ni magnitude dia, ini angle yang terakhir lah. So last kali kamu akan, kalau dalam case ni macam ni, jadi FR, your final answer is FR 199.6 Newton. Magnitude, direction dia mana? Direction dia ni, angle ni. So jadi it is dia kuadran yang keberapa ni? Oh, pertama. So dia jadi ini 4.1 degree. Okay. Right. So kalau vektor just tambah I dengan J je lah kat belakang setiap X component and Y component. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh ya. Boleh madam. Okay. Now Boleh. are you ready for 3D? Are you ready for force in space? Are you ready for force in space? Sebelum ni dalam fizik ada belajar tak 3D? Ada tak? Jom. Tak ada. Tak ada Tak ingat. Yang bukan Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? 3D of course it involve 3 axis lah. Ada ke tak ada buat sampai Z? Tak. So it means this is the first time lah for you to see solving problem in 3D particle, force in space. So in space 3D lah. Alright, let's say. Okay, tak apalah you boleh refer nota ni tapi kita buat sekejap siapa ada nota tu boleh refer. Kita tengok balik. Okay. So kita nak buat force in space. So 3D. Saya kalau lukis takut buruk tak nampak, jadi you kena refer balik lah diagram kamu tu, mungkin cantik sikit kan. Cuba draw as much as I can properly. Can you see the plane? Yes madam. Yes. You see the axis clearly? Yes, Okay, madam. Y X Nampak. kat sini, Z kat sini Okay, pay attention. So let's say this is 500 Newton. We put 500 Newton. Okay? Alright. So, dia bagi tadi dekat dalam tu dia bagi kat sini theta. So, theta. Okay, yang ni kita panggil theta Y. Nanti saya explain kenapa dia theta Y lah. Tapi ambil je dulu yang ni theta Y. Right, theta Y ni saya bagi for theta Y.
Okay, tengok kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi pun theta y, dia just tulis theta je. You should know that it is theta y. Apa tu theta y nanti kita discuss. It's just a matter label je lah, tapi nanti kita discuss kemudian lah. Okay, so theta y ni nak berapa? Cepat, berapa? Asal nak berapa? 45. Ayah, bagilah lain sikit, 45 nanti tak susah nak ni. Kos dengan 39. sign kalau salah. 62.8. Berapa? 62.8. Nak point juga. Kau sendiri menyusahkan kepala hang sendiri lagi. Tak apalah. Nak Media juga kata point. tadi tak susah medium. Kalau 45 tu, kalau ambil 45, kos dengan sign tak ada beza je. Kos 45 dengan sign 45 benda yang sama. That's why saya tak nak. 39. Jauhnya beza satu je. That's why lah saya kata tak payah. Aish. Kita ambil yang ni lah, 65 lah, senang sikit. Ambil 65. Setuju madam. 67 nantilah. Kita ambil dulu ni 65. Okay. So, untuk cari Fy, now we know that this is the resultant force. Ni resultant force 500 Newton ni. Resultant force. So, before this, we only resolve into component X and component Y. Sebab dia dalam plane XY. Yang ini dia dalam space. Means we have Z axis. Dia ada X, dia ada Y, dia ada Z juga. Okay. So, kalau kita tengok untuk Fy, it means we want to resolve the resultant along Y axis. Ni lah. Fy. So, agak-agaknya apa formula dia? Jangan tengok nota dulu. Agak-agak daripada sini, rasa-rasanya apa kita nak tulis untuk Fy ni? Based on what you have learned before this, you are using theorem Pythagoras. The same things also in 3D, you are using theorem Pythagoras. Itu sahaja. Tak banyak lagi kita pakai basic principle. Berapa yang agak-agak? Macam mana nak buat? Theta y kat sini, resultant kat sini, Fy dekat sini. Berketan Nak cari apa? Fy kan? Kalau tan, you kena tahu ni. Oh, Tahu kos. tak? Kan? Kos. Itu je. So, resultant which is 500 Newton cos theta y which is 500 Newton cos 65. Okay. Very easy because we can see clearly this is the y-axis. Okay, ini resultant, nampak dah direct angle dah dibagi. Okay, kat sini satu lagi angle saya patut bagi tapi saya lupa. Yang ni, kita bagi angle. Right, yang dalam tu dia bagi simbol ni lah. Okay, yang ni saya letak. Kita ambil 30 lah, 30 degree. Okay. So, kita nak, alright, we want to resolve this resultant to X component and also Z component. Tapi, kita tak ada direct information macam yang dengan Y ni. Y ni sebab kita nampak dia dalam plane yang sama. Dalam plane yang sama, we can use theorem Pythagoras easily. Nampak plane ni? Plane yang dilabelkan in your books tu OA, O apa tah? O petak dah. Petak tu dia label apa? OA apa? Apa? OBAC. OBAC. Okay, tapi untuk X ni, it is not within the same plane. Jadi macam mana kita nak relatekan dia dengan resultant? So kita tengok kat sini. Now pay attention to plane XZ. Plane yang kat bawah ni. Alright. Kalau kita dapat hypotenuse ni hypotenuse ni, boleh tak you cari fx? Boleh ya. So, sekarang ni, maksudnya macam ni lah. This is
the plane, you boleh nampak kan triangle kamu. Kalau yang ini cos, jadi kalau F sin theta Y ni apa? F sin theta Y adalah this one, hypotenuse untuk bahagian yang kat bawah ni. Ni. Oh, kalau you tak nampak, you pindahkan ke atas. You pindahkan ke atas. Kalau you tak nampak lah, you pindahkan ke atas. Okay. So, jadi kita labelkan dia sebagai FH. FH adalah hipotenus untuk mana? Untuk yang ni. Segitiga yang dekat bawah ni dalam plane XZ ni. Boleh follow tak setakat ni? Nampak Aida? Okay, Boleh. good. Nanti yang tak nampak tu boleh tanya orang yang cakap nampak tu tadi. It's a good thing lah ada orang nampak. Sekurang-kurangnya kalau tak nampak dengan saya, you boleh tanya kawan, kau nampak apa? Okay, so FH yang ini, okay, macam ni kita nak buat fx dia. Fx sebelah sini. Fx. Fx kat sini. Fx kat sini. This is fx. So how we write formula untuk FH dulu? Macam mana kita write untuk FH? FH adalah F sin theta Y. Okay, which is 500 Newton sin 65. Okay. So, kalau fx, macam mana kita nak tulis dia punya formula dia? Fx. Just pay attention dekat plane xy ni. Xy pula, xz. Plane yang kat bawah ni. Using theorem Pythagoras juga, fx is equal to FH. Cos. FH. Ya. 30. Pandai. So, masukkan FH ni menjadi F sin theta Y. Yang ni kalau kita nak tulis patutnya tadi kita tulis patutnya kita tulis tadi yang ni. Yang ni kita tulis ni. Okay. So F sin theta Y cos this one. Jadi 500 Newton sin 65 degree cos 30 degree. So this is for fx. So automatically you will get fz. So fz macam mana kita nak dapatkan fz? Fz adalah Yang opposite tu kan? ya saya tak mau opposite. Saya nak tulis apa formula dia. Takkan saya nak tulis kat sini opposite je. Yelah apa dia? Apa dia yang? FH sin Itu saya nak dengar. Sin. phi apa? Okay, F sin theta Y. Ni sama sebab FH ni. Okay. So, senang ke susah? Ni memang senang lah. Tapi kalau you tak nampak ni, nanti yang belakang akan jadi lagi susah. So, kena nampak benda ni. Senang je. Sin 65 sin 30 degree. Okay. Nampak kan? Alhamdulillah nampak. Alhamdulillah. Okay. Now, saya bagi soalan masuk kat dalam WhatsApp kamu. Okay, tengok soalan. Sekejap. Nak bagi sampai. Okay, tak apa, kita buat satu soalan dulu. Sekejap. Lah, kenapa pula Syam ni? Sekejap. Mana. Saya nak soalan.
Okay, tengok question 2.72. 2.72. Okay, cuba buat untuk yang A dulu. Cuba buat yang untuk A. Okay. Try je, salah ke apa tak apa sebab nanti saya akan discuss benda ni. Tu point 7 tu madam. Yes, 2.72, which is the figure. It is the same with the question 2.71. They share figure. You will see that the figure of the problem at the right hand side of the book. Okay, so jap ambil soalan tu. Kalau kamu tengok untuk yang soalan 2.72, buat yang A and B kita tak sampai lagi. B sekejap lagi kita ajar. Okay, tengok yang A. Apa perbezaan yang kamu nampak untuk angle, kedudukan angle dia? Is it similar with the one that I have draw earlier? Kedudukan angle 35 ni dengan yang sebelum ni. Apa yang bezanya? Dengan theta Y. Apa bezanya dengan theta Y? Apa perbezaan dia? Macam mana tu madam? Perbezaan macam mana? Kedudukan. ke je? Yes, kedudukan dia. Kedudukan dia. Apa Z bezanya? tu, Ke bawah. Z tu, Z tu. 35 ni, the angle, alright, it is from plane X, Z, X negative and Z ni, okay, to the resultant. Tapi yang sebelum ni, kita buat, dia punya given angle dekat atas ni adalah yang daripada Y axis to the resultant force. Okay, itu adalah theta Y. Jadi 35 ni, is it theta Y? No. This is not theta Y. Theta Y dia berapa? Theta Y dia. Theta Y dia berapa? 5 madam. Ha? Apa 5? 5 madam. 5. Theta Y is we measure the angle from axis Y to the resultant. Jadi bermaksud kita kata 90 tolakkan dengan 35 lah. We get 55. 55 kat sini. Ni adalah theta Y dia. Theta Y. But it is okay. If you don't have theta Y pun tak ada masalah. Kalau tak ada theta Y dia. Sebab kita masih apply benda yang sama. Cos, sin juga. Orang Pythagoras juga. Jadinya. Right. Untuk 450 Newton ni. Okay. Kalau kita keluarkan dia. Kita buat kat tempat lain lah. Sebelum tu kamu tengok untuk yang 450 Newton, X dia positif ke negatif ni? Tak nampak besar saya, jap saya buat balik. Okay, dia buat macam ni. Dia negatif kan? Untuk what? X. Ah, X dia negatif. Betul? Sebab X positif kat sini. Z. Dia punya force dia tu duduk dekat sini kan. Duduk kat sini saya ingat. Okay. Lepas tu. Ni dia buat macam ni. Okay. Ni dia bagi angle tadi 35 degree. Okay. Continue.
yang untuk x-axis kamu kat belakang macam ni. Okay, lepas tu 35 kat sini, lepas tu dia bagi mana? Angle 40. So from here to here, kat sini adalah 40. Ini adalah 450 Newton. So you will get that x is negative. Fx is negative. Tulis siap-siap. Fy positif ke negatif? Positif. 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 Fz is negatif ke positif? Positif. Positif. Senang lah. Okay, kan? Senang. So now, how we get Fy? Sebab Fy ni senang lah kita nampak kat sini sebab dia tegak ni. Okay, Fx nanti dulu. Kita buat dulu. Macam mana kita nak dapatkan Fy? What is the formula to find Fy? F sin theta y. F Sin theta y. theta y salah. Kalau you pakai theta y salah sebab theta y kat sini. Is it? Kalau you nak pakai 35 then F sin 35 je lah. Oh. Okay. Kalau you nak pakai theta y then you have to get subtract yang apa 90 degree tu tolak dengan 35 jadi dapat 55. So pakai F cos 55. Sebenarnya benda ni tak perlu ingat. Benda ni adalah tengok kepada teorem saja. Sini 35 tentang ke you nak ini tentang ke ataupun adjacent. So it will be opposite. So opposite we find sin 35. Kalau you nak pakai theta y dia akan jadi cos. Tengok kedudukannya ni menjadikan dia jadi cos. Kedudukan angle begini menjadikan dia adalah sin 35. Okay. Alright. Or you can use F cos. Kalau tanya saya nak pakai apa? Yang theta y lah, F cos theta y. Kalau saya pakai benda yang apa yang ada yang dibagi lah. Nanti lepas tu kemudian baru kita cari apa yang dia nak. Dia dah bagi 35, pakai je 35. Okay, untuk Fx, macam mana nak cari Fx? Macam mana nak cari Fx? Ataupun kalau tak nampak, kita buat dulu Fz. Macam mana nak buat Fz? Sebab kalau tak nampak belakang kan sebelah sana kan. So macam mana kita nak cari Fz? Cari FH dulu ke? Ya, pandai cari FH dulu. Okay, this is the FH. Okay, FH. Okay. So FH. Asalnya FH ni. Kalau dalam buku Hibler dia pakai F prime. Tak kisahlah, janji dia nak membezakan daripada resultant. Saya pakai yang buku dia ambil yang hypotenuse ni jadi senang sikit clear nampak. FH. Okay. So FH adalah? F cos 35. Okay, so if you planning to use 35, so it become cos 35 lah. If you planning to use theta y, then it becomes sin. Okay, but this is still not the final answer because we want to find Fz. Okay, Fz. Fz, FH, FH. Sin 40. FH sin 40 Cos 40. So it means F cos 35 degree cos 40 degree. F dia berapa? 450 Newton. Masukkan je lah. 450 Newton cos 35 cos 40. Settle. Okay. So for Fx negative. FH sin FH sin 40. 40. So is it difficult? Memang pun tak susah lagi. Belum susah lagi. FH sin 40. So kalau siapa yang pening kat sini, tolong cuba fahamkan juga ya. So this one negative FH sin 40.
So kalau kita masukkan dia, that will be F cos 35 degree sin 40 degree. So kita calculate lah berapa nilai dia. Sila tolong calculatekan untuk nilai-nilai yang diberi ini. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Fx negative 236.9. Berapa? That 236.9. 200 36.9. 6.9. Okay, FZ 282.4. Okay. So for A kita dah dapat jawapan dia lah. Tapi kita kena tulis sebab dia ni adalah, okay, kita tulis right. So kita dah dapat lah 236, negatif 236. Okay, yang ini FY tak kira. FY berapa? 258.1. 258.1 Newton. Medium tu dekat mana medium? Ni kat sini tak nampak. Tak. Nampak macam frozen medium? Froze. Tak Hang nampak. ke? Tak gerak apa pun. Maybe. Tak nampak mouse medium pun. Ada aktiviti. Baru Okay, nampak. Alah. Okay. Alamak. Nampak. Nampak. Okay. So sini 236. Okay, maksudnya sekarang kita dah jawab dah untuk soalan A. Ni. Now sekarang kita nak cari untuk B. B angle dia theta X, theta Y and theta Z. Ini direction dia lah. Direction untuk X, Y dengan Z. Okay. Macam mana pula kita nak dapatkan dia? Theta Y kita dah dapat dah tadi. Okay. So kalau you faham betul-betul apa saya cakap, theta Y we measured from Y axis to the resultant. Jadi kalau theta X ni maksudnya apa? Daripada x-axis positif tu kan? Kita ambil positif daripada positif x-axis. Okay, semua ni kita ambil daripada positif axis ya. Positif Y to the resultant to get theta Y. Positif x-axis to resultant will be theta X. Okay. Then from z-axis to resultant will be theta Y. Okay, so kalau kamu tengok ni theta Y, apa pula theta Y, theta Z. Kalau kamu tengok theta Z, dia less than 90 ke ataupun more than 90? Kalau tengok ni. Less. Less than 90. So that's why dia positif lah. Okay, so theta X ni dia more than 90. That's why dia ni adalah negatif. Yang ni dia adalah tadi 55 kan. That's why dia adalah positif less than 90 degree. So macam mana kita nak kira theta Y tadi tu kita boleh dapat lah sebab kita kata 35 tu tolak tu. Tapi ada cara dia lain yang boleh kita gunakan. We can use to calculate theta X, theta Y and theta Z. Okay. Madam? Z-axis tu kira daripada ni kiri Ni. Z-axis. Kiri positif kan? Ke depan positif, ke belakang adalah negatif.
Kalau Z dia negatif, dia ke belakang lah. Sini X negatif, ke bawah Y negatif. So ini positif, positif, positif. Okay. So, cara kita nak kira dia. Sebab kita tahu yang ni kamu tengok ini adalah Fy. Kalau ambil theta Y, kita tulis apa? F cos theta Y kan? Jadi yang X ni pun sama juga. F cos theta X, F cos theta Z. So kita tulislah F Y, F cos theta Y. So nak cari theta Y bermaksud Fy divided with F. Okay. So sama dengan cos theta Y. Jadi nak cari theta ni kamu kena inverse lah this cos. So berapa? Kita dah tahu dah jawapan dia 55 kan, sebab kita dah tolak je tadi 35 dengan 90 tu. Tapi katalah kita tak tahu, kita kira Fy dia tadi kita kira dapat berapa? 258.1 kan? Okay. 258.1 Newton divided by 450 Newton. Dapat berapa? Okay, sama dengan cos theta Y. Lepas tu theta is equal to, okay, berapa nilai ni? Berapa nilai ni? Berapa nilai dia ni? 55. So kita dapatlah. Ni berapa kan nilai dia? So dapatlah theta is 55 degree. Kita dah tahu dah tadi. Okay. Tapi kita saja je. Sebab kita sebenarnya nak guna untuk fx dengan fz. So fx sama juga fx, f cos theta x. Fy, fy dah. Fz pun sama jugalah. Madam, yang kan tadi dia minta theta Y tu, kena buat kiraan macam ni juga ke? Buat Walaupun dah dapat. Apa susah, kita dah tahu jawapan kan. Tapi selalunya tak adalah dia bagi sesimpel macam ni, macam tu. Tapi kalau ada pun maksudnya kita dah tahu dah jawapan kita mesti 55. Kan susah, dapatlah kurang-kurang ini satu markah. Ni satu markah, mana tahu. Okay, so F cos theta X. So untuk theta X dapat berapa? I don't want to write the formula again, but you can refer to this one. So theta X dia akan dapat, it should be more than 90 degree. It should be more than 90 degree. You have to get more than 90 degree. Berapa yang? Lamanya korang kira. Tak dapat lebih daripada 90 ke? Dapat ke tak dapat? FX tadi apa ni? FX dia berapa? Tak tulis kau. Nampak kan tulis senang-senang je. Bila lah agaknya. Apa yang kau tulis tak lagi? Astagfirullahalazim. Kalau kelas face to face, saya suka tengok ni apa hang tulis ni. Memang saya suka berjalan-jalan tengok. Benda lah dia tulis ni. So, dapat berapa? Theta X dia? 121.76. 100 21.8. 21.8. 76. Tapi saya buat apa Dah. Ini. This is theta X, this is theta Y. Theta Z. Theta Z, you just divided Fz divided with the resultant. So Fz tadi kita dapat 2 something kan, 282. Bahagikan dengan 51, madam. okay. Tak payah tanya saya betul ke tak, sebab jalan kerja dia dah betul, insyaAllah lah. Kecuali kalau kamu salah tekan calculator. 51 point? 51.1 degree. Okay. Jadi you punya
Apa orang kata, you punya resultant force adalah, so theta x, theta y itulah yang kita dapat. Theta x adalah 121.8, theta y adalah 55 dan theta z adalah 51.1. So itulah jawapan kamu untuk yang B tu, Okay. So nanti you boleh try lah buat 2.71. 2.71 ni lagi senang sebenarnya daripada yang 2.72. Macam tu. Okay, ada satu lagi yang saya nak kamu buat. Satu lagi. Okay. Satu lagi. Okay, sorry dia terbalik. Tengok nombor soalan 2.79. Siapa yang tengok dekat phone tu boleh pusingkanlah, rotate lah. 2.79. Determine the magnitude and direction. Dia tak ada gambar yang ni tak ada gambar. Determine the magnitude and direction of the force F. 200. Oh, sebelum tu. Just a trick question untuk kamu. Ini trick question Trick question. Kalau kata kamu nampak, alhamdulillah. Faham lah tu. Dia tak menghafal lah tu. Trick question. This is trick question. Bagi tahu dah dulu ni, it's a trick question. Okay. Aish, 80 pula. Boleh lah, 80 dah terbuat dah. Benda yang soalan dekat WhatsApp tu yang mana? 279. Tak apa tengok yang ni Okay. dulu. Tengok yang ni dulu. Tukarlah. Set 500 je saya ambil. 670 Newton. Okay, yang ni kita bagi dia angle. Nak 30, tak mau 30. 30. Berapa? 20? 30. Taklah. Tak dengar. Okay. So sekarang ni tengok betul-betul. Now saya nak fx. Macam mana nak dapatkan fx? Terbalik ke paper boleh madam? F cos sekejap. Kejap. Betul lah. Betul lah tu. F cos 80. Dia nampak? Maksudnya faham lah. Sebab sekarang dia dah rotate dah. So kita dah nampak X dia dekat atas. So kita tak boleh apply lagi formula ni. Tak boleh pakai formula ni. Sebab ini Y axis dia kat atas. Yang ini theta X dia yang kat atas. Ni adalah theta X. Jadinya dia just rotate je axis tu. Axis 3D kan kita boleh rotate. Jadinya now kita dah tak boleh, sebab tu saya tak nak kamu hafal formula tu. Kamu kena tahu sebab pakai apa? Pakai teorem je, bukannya payah sangat pun. Jadi kita dapatkan nilai fx ni daripada teorem, kita dapat this is cos because dia adalah yang bersebelahan. Adjacent. Ini hypotenuse. So f cos 80. Now for the fy, kena cari dulu dia punya fh. Fh dia adalah f sin 80. Jadi kalau untuk fy dia akan jadi apa? Fy akan jadi apa? FH. Sin 20. Sin Betul.
Sin 20, betul. Macam tu lah. So you masukkan je lah yang ni, F sin 80 sin 20. So you nampak tak dia dah tak sama dah macam tadi sebab kita dah tukar kedudukan aksis dia. So benda tu pun you have to be careful ya. Benda senang tapi kalau you menghafal, you takkan dapat jawapan yang betul. Okay, last. Tengok yang tadi saya bagi dekat dalam WhatsApp tu. Apa yang dia bagi? Dia suruh cari apa? 2.79. Dia suruh cari apa? Magnitude. Dan Direction. Okay. Yang dia bagi apa? Force. Force apa? Can you be more specific? Yang dia bagi tu apa? Komponen ke resultant? Komponen ke resultant? Komponen. Komponen X, komponen Y, komponen Z. Boleh bacakan tak apa komponen-komponen dia sebab saya tak mau buka 2-3 banyak. So Fx dia berapa? Mana saya pun nak kena flip balik kat muka surat tu je. Amir baca kan Amir? Adri baca Adri. Alah lambatlah korang, aku dah flip dah muka surat dah dekat dalam Kau yang penting. Lambat sangat tunggu. 240 Newton. Newton. Okay, I. I ni kita tahulah dia adalah ni kita buat vektor. Kalau buat vektor kita letaklah I. Jadi kita tahu in X direction lah. Okay. Z jadi K Z akan jadi K. So kalau skala kita tak perlu letak ni lah. So dalam buku tu, dalam soalan tu dia tak letak arrow, dia just buat dia boldkan I, J, K kan. Dia tengok buku. Setembuk dia buat tanda tu. Ada setembuk dia just boldkan dia. Tengoklah mana. Tapi kalau skala je kita ambil macam tu je lah. Tak ada direction 240 Newton. Okay, Fx. Kita ambil yang ni lah. Okay. Dia tak ada suruh mention buat dia sebab last kali kita nak cari magnitude dengan direction juga. For what? For resultant. Yang kita nak cari adalah resultant dia. Magnitude untuk FR dia. Before this, the question is already given the resultant. 450 tadi tu adalah resultant. Then you have to find the component. But now the question, it is reverse back. So dia bagi component, you kena cari resultant. Okay, macam mana nak cari dia? Okay, tengok FY tanda dia apa? Ada negatif kan? Jadi ambil sekali negatif ni. Because tanda negatif ni akan membantu kamu dapat bayangan duduk mana Y ni. And then angle dia macam mana? Angle dia will be more than 90 degree lah for FY. So kita dah dapat gambaran dia lah nanti. FZ, it will be 680 Newton. Okay. So how we want to find the magnitude? Macam mana agak-agaknya nak cari magnitude untuk FR? Direction dia adalah yang theta X, theta Y, theta Z lah. Itu adalah direction dia lah. Theta X, theta Z, theta Y itu adalah direction dia. Direction untuk resultant tu lah. Okay, macam nak cari resultant dia ni? Magnitude for the resultant. Magnitude for the resultant. Macam mana ni? Macam mana nak cari magnitude of the resultant? Kalau 2D, you cari macam mana? Magnitude untuk resultant. Jam mana tu? Ha? Oh tak jam jap. Okay. Kalau dalam 2D, tadi baru kita buat. Macam mana you cari magnitude untuk resultant dia? Formula apa yang you pakai? Tambah. Takkan Dia sesimpel punya tambah. Ya benar. Yang tambah Kan kuasa tambah je. 2, punca kuasa 2 tu ada.
Yang fx kuasa 2 tambah fy kuasa 2. So same things lah. So fx squared plus fy squared plus fz squared. Square root. Square root. Dapat 770 dia. Hmm? Dapat 770. 7? 70. 0 Newton. Okay. So the resultant settle in terms of magnitude. Direction dia theta. Yang theta x tu theta x, theta y, theta z. Macam mana nak cari? Tadi kan dah buat. So theta x dia berapa? Theta x. How to get theta x? Oh, tu F F cos. Dia tak ada ni. Dia tak ada yang ni. Jadi apa? Fx. Berapa? FL bagi FR. FR lah. Saya buat ni. 71.8. 71.8 degree. Theta y. Theta y. 110.5. Tukar cos kan? 110.5. 110. Yes. 0.5. 0.5. Okay, theta z. Theta z tadi berapa? 680. Z saya macam nombor 2 pula. Bagikan dengan 770. Dapat? 27.97. 28 7.97. 28 lah. Tak apalah kita ambil 97 maksudnya 28 lah. 28. Okay. So jadinya gambaran dia, you punya resultant force kalau kita pakai Y dia kat atas. Set dia dekat sini. Ini X dia. Okay. Dia kata Y dia ni negatif. Maksudnya bawah lah. Ke bawah. Y negatif. X positif. Z positif. So kamu punya force dia akan jadi macam ni lah. Ini adalah 110.5. Okay, ini adalah berapa? Theta X dia berapa? 71.8. Patutnya saya buat rapat sedikit dengan Z axis ni lah. Lagi rapat ke sana sebab Z dia kecil kan. Tapi tak apalah. So kita buat, ini berapa tadi? 71.8. This is theta X, 71.8 degree. And then untuk Z ni, patutnya dia lagi rapat sikit lah. Sebab dia 28, dia kecil. Tapi tak apa. At least you get the idea that the Y is negative. So arrow tu dia dekat bawah lah. Kat bawah. So inilah dia punya resultant dia 770 Newton. Ini simple tau. Ini sangat-sangat simple. Jadi make sure that you understand. Sebab lepas ni kita akan masuk besok. Untuk besok besok kita akan masuk. Saya tak sure kita dapat buat exercise ke tak. Tapi benda tu kena hadam betul-betul lah. Untuk besok tu dia macam dah, dia up sikit lah macam tu. Up sikit. Tapi tak susah mana pun macam tu. Alright. Boleh? Kita tak record ke? Record Tak ke record. tak? Record. Oh, saya dah habis baru saya teringat kalau kata tak record nangis. Saya tak ada masalah. Orang yang tak datang lah. Biar je macam tu. Okay. So boleh Boleh follow tak? Setakat ni okay tak? Setakat ni apa Boleh. benda? Boleh. Yang kita guna.
Pusing-pusing teorem Pythagoras. Itu je pakai. Belum lagi jauh-jauh lagi nak pakai apa-apa kan. Okay, so susah ke setakat ni untuk 3D? Pening sikit. Tapi dia kena ni lah. Kena tengok slow-slow. Sebab memang you kena tengok slow-slow dan you kena buat latihan lah. Tu saya bagi tu boleh try. Sebab dia macam ni lah. Macam nak dapat tapi tak dapat lagi. Keadaan kamu sekarang macam ni lah. Macam dah faham. Macam boleh tapi kalau buat lagi soalan belum tentu lah. Macam tu lah case dia. Jadi you kena buat lagi. Macam tu lah. Tengok dekat buku Hibler kalau ada boleh try lah mana-mana. Yang bentuk lebih kurang macam ni boleh try. Okay. Right, so I think we stop here for today. Tomorrow kita akan habiskan on the 3D particle. Minggu depan kita akan discuss sedikit dengan dia punya exercise. Lepas tu kita akan masuk equilibrium of particle dan minggu depan kita akan habiskan chapter tu lah. Macam tu. Okay, boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh lah. Boleh. Boleh ke tak Alright, boleh? boss. Kena boleh. Alright. Okay, Assalamualaikum. Before that we close our class for today. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Fantastic. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan. Awal Ada lagi. Besok ada. Patutnya saya cakap besok. Okay. awal lagi. Awal lagi dah. Awal lagi. Syukran, madam. Okay. Baik, Assalamualaikum. Jangan lupa Syukran ya Ustazah. Terima kasih madam. Jumpa